Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Berita Semasa. Umat Islam wajib berganding bahu bagi memastikan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dilindungi, dipelihara, difahami dan dihayati. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah. Ini kerana ancaman ke atas pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah hari ini dilakukan secara terang dan berselindung oleh musuh Islam. Titah baginda ancaman tersebut dilakukan melalui tindak tanduk individu yang mempamerkan diri mereka sebagai ulama, ustaz, tuan guru dan seumpamanya. Namun pada hakikatnya mereka membawa ajaran yang menyeleweng dan tafsiran yang menyimpang daripada landasan Islam sebenar. Usaha meningkatkan kefahaman mengenai Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan usaha penting untuk memastikan keharmonian umat dapat dijamin, juga untuk melengkapkan umat dengan fahaman yang jelas agar lebih bersedia menghadapi ancaman kemunculan ajaran sesat dan aliran pemikiran jangkar yang mengundang kebinasaan ke atas diri, keluarga, masyarakat maupun negara. Baginda bertitah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah disifatkan sebagai ajaran betul, lurus, selamat, jelas serta tiada kekeliruan di dalamnya. Sultan Nazrin bertitah demikian pada program Muzakarah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertemakan memperkasa Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai firqah najah di Ipoh Perak. Seorang bekas tentera dihadap ke Mahkamah Magistrate Kangar atas tuduhan membunuh isterinya pada 30 September lalu. Beliau didakwa membunuh Munirah Abu Bakar, 31 tahun, di kediaman mereka di Arau antara jam 10 malam 29 September hingga 6.45 pagi 30 September lalu. Tertuduh Indra Zailan Muhammad Sani, 38 tahun, mengangguk faham sejurus pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate Siti Nur Haliza Mat Ali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Mat Kamal dan Muhammad Izham Ali, manakala tertuduh diwakili Peguam Hari Prasad Rao. Mahkamah kemudian menetapkan 17 November ini bagi sebutan semula kes. Pertuduhan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mahkamah Tinggi Johor Bahru hari ini mengekalkan keputusan Mahkamah Session Johor Bahru Ogos tahun lalu selepas dan membebaskan seorang perunding hartanah dan anak bekas Esko Johor daripada pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah 35.7 juta ringgit. Pengekalan keputusan dibuat Hakim Nur Hayati Mad selepas menolak rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Session Johor Bahru. 7 Ogos Mahkamah Session Johor Bahru melepas dan membebaskan Amir Sharifuddin Abdul Rauf, 50 tahun dan Ahmad Fauzan Hatim, 31 tahun. Semasa penghakimannya, Hakim Nur Hayati mendapati tiada kekhilafan undang-undang dilakukan Hakim Mahkamah Session dalam membuat keputusan itu. Selain mendapati penjelasan kedua-dua tertuduh telah menimbulkan keraguan terhadap kes pendakwaan dan tiada kekhilafan berlaku pada Hakim Mahkamah Session dalam menerima penjelasan tertuduh. Pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Wan Syahrudin Wan Ladin, Ahmad Akram Qarib, Mahadi Abdul Jumaat, Muhammad Ashraf Muhammad Tahir dan Zender Lim Wai Kiong. Manakala Ahmad Fauzan diwakili Datuk Setia Salihuddin Saidin, Zulaika Aini, Muhammad Khair Johari, Siti Sarah Khalil dan Abdul Tahim Ali. Amir Sharifuddin pula diwakili Ahmad Nur Awaluddin Zakaria, Syahmi Nawawi dan Khairul Azwad Sariman. Seorang pengarah sebuah syarikat berpangkat Datuk didakwa di Mahkamah Session Kota Baru, Kelantan atas pertuduhan menipu seorang wanita sebanyak RM665,000 3 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Syafiq Pubalan Abdullah, 38, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zakiyuddin Zulkifli. Tertuduh didakwa menipu dan memperdaya Nur Haslina Abdullah, 52, dengan memperdaya menggunakan dokumen palsu syarikat Top Glove dan Harta Liga, dan ia berlaku di Akademi Memandu Kes Kandis Bacok antara 27 Mei 2020 hingga 10 Julai 2020. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara minimum 1 tahun sehingga 10 tahun dan sebatan dan denda.
Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.